ijazah sarjana muda Usuluddin daripada Universiti Mu'tah ya Ustaz, Jordan. Kemudian melanjutkan untuk sarjana Usuluddin dan Comparative Religion di IIUM, dan seterusnya PhD Usuluddin dan Filosofi di UKM. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, saya menjumpalah Ustaz untuk meneruskan kuliah kita. Silakan Ustaz. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alus sa'ba wal hazana idza syi'ta sahla. Yang saya muliakan sahibul fadilah Dr. Marina dan juga semua sahabat-sahabat yang hadir pada malam ni. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pun dah berada di melepasi pertengahan bulan Syaban dan kita akan masuk pada bulan Ramadan insya-Allah tak lama lagi lah. Dan sekarang pun bahang Ramadan pun dah terasa dah. Dr. Marina, petang tadi saya pergi ke saya ke Bandar Baru Bangi. Saya ke Bandar Baru Bangi Seksyen 8. Kat situ ada Bangi Central. Kat situ biasa saya pergilah. Saya pergi tu saya sekitar situ je lah. Tapi petang ni jamnya luar biasa. Jamnya luar biasa. Orang berkumpul di bulan bintang untuk beli baju. Dan saya kira ini perkembangan yang baik. Sebab kita lebih baik kita buat persiapan tu sekarang. Nak beli baju, beli sekarang. Biarlah harga mungkin tidaklah semurah bila mana nak menjelang hari raya kan. Barangkali sebelum raya tu dia punya promosi dia barangkali memang jauh lebih lebih murah berbanding sekarang. Tapi bagi kita yang mana kita nak semakin dekat kita dengan hujung Ramadan, maka semakin kurang masa kita di luar, kita banyakkan masa di masjid ataupun kita banyakkan masa untuk melakukan amal ibadah. Jadi lebih baik kita bersiap sekarang nak beli baju atau kalau boleh nak buat kuih ke, kita buat sekarang lah. Jadi bila tiba bulan Ramadan, masuk bulan Ramadan yang pertama tu, kita sudah masuk gear 3 terus dah. Dan akhir Ramadan tu, 10 Ramadan akhir tu kita dah masuk gear 5 dah. Sebab kita nak landing pada 10 akhir tu, kita nak landing pada bulan ataupun pada malam Al-Qadar. Itulah kita punya matlamat kita. Sebab itulah dalam sebuah kitab namanya Lataiful Ma'arif, ditulis oleh Ibn Rajab Al-Hambali, dia telah menukilkan keadaan para salafus soleh. Itulah orang-orang soleh zaman dahulu kala ni. Mereka ni bila mana nak tiba bulan Ramadan ni, 6 bulan sebelum bulan Ramadan. 6 bulan sebelum bulan Ramadan. Mereka dah doalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Taala pertemukan mereka dengan bulan Ramadan kali ini. Jadi kita hari ni, kita doa kita paling-paling awal pun, imam kat masjid doa bila? Imam masjid doa tu pada bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajabina wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah Rajab kami dan sampailah kami pada bulan Ramadan. Artinya 3 bulan sebelum ataupun 2 bulan sebelum Ramadan, imam di masjid di surau kita pun dah mula doa dah. Tapi salafus soleh mereka lebih hebat lagi. 6 bulan sebelum bulan Ramadan tu mereka dah doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mereka dah bersiap dah untuk menyambut Ramadan. Jadi saya suka guna analogi lah, bila mana kita ni kita nak menghadapi tarikh-tarikh yang kita tunggu-tunggu. Contoh kan, bagi orang yang nak berkahwin, bila mana nak tunggu tarikh kahwin tu, barangkali mungkin 7 bulan 8 bulan dia dah siap dah. Dia dah tempah dewan kan, dia dah tempah dah caterer, dia dah tempah dah kad. Sebab dia nak tunggu tu, dan setiap hari tu merupakan countdown dia. Dia akan kirakan bila nak capai hari ni. Tu bagi orang nak kahwin, bagi orang yang nak terima anak sulung juga sama macam tu juga. Kan, walaupun doktor baru beritahu ni alhamdulillah tahniah puan mengandung baru 2 minggu. Itu pun dah cari baju baby kan, dah cari buai baby, dah bincang dah dengan suami kan, nak pantang kat mana, anak ni nak bagi nama siapa, dah bincang awal dah. Sebab nak sambut hari bahagia anak sulung ni. Jadi itu dalam bab dunia kita kan. Dan bagi salafus soleh ni, mereka bila mana nak tiba bulan Ramadan, 6 bulan tu dah bersiap dah. Dan doa pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Taala jumpakan mereka dengan bulan Ramadan. Dan bila lepas bulan Ramadan, mereka doa lagi pada Allah Taala supaya
Allah Ta'ala terima segala amalan mereka sepanjang bulan Ramadan. Jadi 6 bulan lagi mereka doa. 6 bulan mereka doa supaya jumpakan mereka dengan bulan Ramadan. 6 bulan lagi tu mereka doa supaya amalan mereka sepanjang Ramadan, tarawih mereka, qiyam mereka, puasa mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya dalam pemikiran, dalam kehidupan salafus soleh ni tidak pernah luput dalam pemikiran mereka tentang Ramadan. Sepanjang hidup mereka ni, setiap hari ni fikir pasal Ramadan sahaja. Fikir pasal Ramadan sahaja. 6 bulan pertama sebelum 6 bulan pertama selepas Ramadan, doa supaya Allah Ta'ala terima segala amal soleh mereka sepanjang Ramadan. 6 bulan kedua, doa mereka adalah supaya dipertemukan mereka kembali dengan bulan Ramadan. Baik. Sebab apa salafus soleh tu keadaan mereka begitu? Sebab mereka sangat memahami kepentingan ataupun keutamaan yang ada pada bulan Ramadan. Sebab itulah antara bentuk persiapan adalah kita kena bincang sikitlah tentang fiqh Ramadan dan keutamaan Ramadan ni untuk kita lebih bermotivasi. Sebab kita kena ada pengetahuan tentang apa Ramadan itu. Apa Ramadan itu. Sebab itulah ceramah kita pada malam ni ataupun kuliah kita pada malam ni saya bagi pada 3 lah. Yang pertama adalah kita nak kenal keutamaan Ramadan. Yang kedua adalah kita nak bincang sikit tentang fiqh Ramadan. Yang ketiga adalah kita nak bincang bagaimana kita nak manfaatkan Ramadan tu dengan sebaik-baiknya. Okey. Yang pertama adalah kita nak bincang tentang keutamaan Ramadan. Apa Ramadan tu? Ramadan tu apa? Baik. Ada 10 kat sini. Saya cuba ringkaskan supaya kita boleh berhenti sebelum daripada jam 9:30. Sebab 9:30 tu mungkin kita buka sikit kan untuk soal jawab. Baik, sebab kita akan habis pada 9:45. Yang pertama keutamaan bulan Ramadan adalah bulan Ramadan ini merupakan bulan barakah, bulan berkat. Sebab sebagaimana kata Nabi SAW, atakum Ramadan syahrul mubarak, telah datang kepada kamu Ramadan, yang mana Ramadan ini merupakan bulan yang mubarak. Mubarak tu maknanya berkah. Apa makna barakah? Kan kita selalu sebutkan berkat. Ini nak ambil berkat lah. Kita nak ambil berkat lah. Kita nak supaya ini dapat keberkatan. Jadi berkat tu makna apa? Berkat tu maksudnya subutu kathratil khair. Banyaknya kebaikan. Kebaikan yang banyak yang menetap. Kebaikan yang banyak yang tetap. Jadi kalau tengok dalam bahasa Arab, perkataan al-barakah. Al-barakah tu asal perkataan al-birkah. Al-birkah ni diambil daripada perkataan al-birkah, iaitu dengan makna air yang banyak. Jadi barakah ni asal perkataan al-birkah, maknanya air yang banyak. Jadi bulan Ramadan ni bulan keberkatan. Bulan keberkatan, bulan yang mana Allah Ta'ala janjikan kepada kita pelbagai bentuk pahala. Dan kita tengok dari sudut keduniaan pun, bulan Ramadan ni adalah orang kadang-kadang menjadi sumber rezeki pada orang. Kan pagi tadi saya dengar satu ustaz tu bagi ceramah. Tuan-tuan perempuan bisa dengar kot barangkali Imam Muda Ashraf kan, Imam Muda Ashraf. Dia ni pada bulan Ramadan tu berpuluh ribu dia punya baju yang dijual tu atas nama dia sendirilah. Ashraf tu terjual di pasaran. Dia ada butik sendiri. Jadi bulan Ramadan ni bulan barakah bagi orang yang nak cari agama, nak cari akhirat, dan bulan barakah juga bagi orang yang nak cari dunia. Bahkan orang meniaga pun kadang-kadang ada orang meniaga tu, dia meniaga tu bulan Ramadan je. Bulan Ramadan meniaga lemang ke, kuih ke, meniaga bulan Ramadan sebulan, boleh makan ataupun boleh tahan untuk setahun. Jadi bulan Ramadan ni memang bulan barakah, yang mana siapa nak cari dunia, dia akan jumpa keberkatan pada bulan Ramadan. Siapa yang nak cari akhirat pun dia akan jumpa keberkatan pada bulan Ramadan. Jadi itulah yang pertama. Yang kedua adalah kelebihan kedua bulan Ramadan adalah bulan Ramadan ni adalah bulan yang pahala amalan dilipat gandakan. Bulan Ramadan pahala amalan dilipat gandakan dari 2 aspek. Yang pertama kamman. Kamman ni maksudnya daripada kamman tu maksudnya adalah dari sudut kuantiti pahala tu akan dilipat gandakan. Kuantiti pahala akan dilipat gandakan. Yang kedua adalah kaifan. Kuantiti dengan kualiti. Senang cerita dua aspek lah. Kuantiti akan digandakan, kualiti pun akan diberikan. Maksudnya dari sudut kita buat pahala, kita buat amalan tu, pahala akan digandakan dan amalan tu akan jadi amalan yang besar. Jadi itu dalam bab pahala. Dalam bab maksiat, dalam bab maksiat sekalipun kita buat pada bulan Ramadan, kuantiti tu tak akan digandakan.
maksiat kita buat sama saja, cumanya kualiti maksiat tu akan digandakan, akan dibesarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah pastinya kita buat maksiat di bulan Ramadan tak samalah dosanya apabila kita buat di luar Ramadan. Samalah orang yang buat maksiat di Masjidil Haram kan. Orang buat maksiat di tanah haram. Di Mekah ke, di Madinah ke, tak samalah dengan orang yang buat maksiat di luar daripada tanah haram. Jadi siapa-siapa yang pergi Mekah tu yang buat umrah apa semua kan. Jadi ambillah manfaat sebaik mungkin, tambah-tambah kalaulah buat umrah di bulan Ramadan. Saya selit sikitlah, orang buat umrah ni kan baru ni kan viral kan. Bila mana buat umrah, orang buat konten lah depan Kaabah, orang buat mempromosikan bisnes di depan Kaabah kan. Jadi kita nampak benda tu tak cantik lah. Sebab cukuplah kita dekat Malaysia ni, dekat rumah kita ni, dekat tempat kerja ni, kita fikir pasal dunia. Bila mana kita pergi ke Mekah, kita pergi ke Madinah, kita fikir akhirat pula lah. Jadi kalau kita ni dijemput sebagai tetamu Allah Subhanahu Wa Taala, kita jangan fikir sangat tentang dunia. Cukuplah. Yang penting kita nak jadi tetamu Ar-Rahman, kita gandakanlah ibadah kita di hadapan Kaabah tu. Tujuan kita adalah kita nak cari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi contoh berkaitan dengan kualiti pahala kita ni dan kuantiti pahala ni dilipat gandakan. Dia yang pertama adalah contohnya bila mana Nabi SAW kata apa? Al-umratu fi Ramadan ta'dilu hajjatan ma'i. Umrah pada bulan Ramadan menyamai haji bersama aku. Umrah pada bulan Ramadan menyamai haji bersama aku. Besarlah pahalanya. Kalau siapa-siapa yang dapat umrah bulan Ramadan ni, masya-Allah lah. Tambah-tambah 10 akhir bulan Ramadan, bertarawih ataupun berqiyam di Masjidil Haram, masya-Allah lah. Itu adalah satu kelebihan yang sangat besar lah. Dan itu semua, tidak semua orang dapat kelebihan tersebut. Kadang-kadang ada orang duitnya banyak, tapi sakit lutut lah. Ada orang duitnya banyak, sihat tapi sibuk kan. Macam-macam kan. Ada orang duitnya banyak, tak sibuk sangat, tapi rasa tak dapat hidayah lagi kan. Rasa tak apalah, tangguh dululah. Jadi orang yang mana duitnya ada, kemudian kesihatannya mengizinkan, masanya pun dilapangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan ada keinginan, maka itu adalah orang yang mudah-mudahan termasuk dalam kalangan orang yang bakal menjadi orang yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi contoh yang kedua adalah pahala amalan dilipat gandakan adalah di dalam bulan Ramadan ni, tak ada pada bulan lain, ialah dijanjikan satu malam, Lailatul Qadr khairun min alfi syahr. Malam yang mana beribadah pada malam tersebut adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Khairun, bukan sama 1000 bulan, lebih baik daripada 1000 bulan. Dan juga antara contoh lain adalah kita bertasbih satu kali, sebagaimana kata sebahagian daripada salafus soleh, bertasbih kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala satu kali jauh lebih baik berbanding kita bertasbih 1000 kali bertasbih di luar Ramadan. Kita tasbihkan subhanallah sekali di bulan Ramadan, jauh lebih baik berbanding dengan 1000 kali bertasbih di luar bulan Ramadan. Jadi kita tasbih tu, subhanallah tu 1 saat je. Tapi kita nak tasbih di luar bulan Ramadan, 1000 kali tu barangkali makan masa yang agak lama. Jadi sebab itulah kita nak faham keutamaan bulan Ramadan ni supaya kita ambil pengajaran dan kita sematkan betul-betul dalam jiwa kita untuk kita ni mempersiapkan diri untuk melakukan ibadah secara optimum pada bulan Ramadan. Baik. Kemudian antara contoh lain yang menunjukkan bahawa amalan ni dilipat gandakan adalah apabila kita berinfak di bulan Ramadan, maka pahalanya adalah jauh lebih baik daripada berinfak di luar Ramadan. Sebetulnya kita carilah, mulai sekarang kita carilah tempat-tempat yang boleh kita infakkan sebahagian daripada duit kita. Yang paling mudah tu tentunya kita infak kepada orang yang nak buka puasa. Orang nak buka puasa kan, kalau boleh kita ambil satu slot ke sehari ke, ataupun kalau tak boleh satu hari kita pakat-pakat dengan kawan ke. Tak penting banyak atau sikit, yang penting kita buat. Kalau ada duit lebih, kita bagi lebih. Ada orang yang sponsor sampai seminggu kan. Ya, alhamdulillah Allah Taala bagi dia kelebihan untuk dari sudut harta kan, dia boleh infak banyak. Tapi tak semestinya
Saya selalu sebut dalam kuliah kat surau saya kan. Saya kata kuliah surau. Saya kata kalau kita nak infak ni, tak tunggu kita kaya. Tak tunggu kita kaya. Kan? Kita berinfak hingga kita kaya. Kan? Kita berinfak hingga kita kaya. Sebab dalam sebuah hadis Nabi SAW, Nabi kata apa? Ma naqasa malu min sadaqah. Tidak akan berkurang harta dengan sebab sedekah. Jadi kita kena berinfak setakat kemampuan yang kita ada. Sekalipun kita boleh bagi kurma sahaja sekalipun. Sekalipun kita boleh bagi kurma. Cumanya kadang-kadang trend yang berlaku sekarang, apabila tidak ada yang dapat menghargai, tidak ada yang dapat menghargai, tidak ada yang dapat menghargai sumbangan yang diberikan kepada orang yang nak buka puasa tu kan. Sebab tu kadang-kadang saya pun tengok juga bulan puasa ni sepatutnya jadi bulan kita ni beribadah, tapi kadang-kadang jadi bulan pesta makanan pula kan. Kadang bagi lebih-lebih sampaikan sehingga kan banyak bazir pula. Sekarang saya selalu buat lawak dekat surau yang sebelum kuliah. Saya kata pada bulan Ramadan ni lah kucing-kucing bergembira. Kucing ke ayam ke bergembira. Sebab apa? Sebab dia boleh makan mewah. Bulan lain kucing tak jumpa roti john kan. Bulan lain ayam tak jumpa makanan-makanan sedap. Tapi bila mana bulan Ramadan, boleh jumpa makanan-makanan mewah. Sebab apa? Sebab orang buang begitu sahaja. Sebab itulah kita juga kena tengoklah. Kita infak kalau boleh, kita infak makanan tu biarlah dimakan dengan sempurna oleh orang yang buka puasa. Baik. Nak cerita tentang infak ni, tak semesti kita bagi dalam bentuk makanan. Kita juga boleh bagi dalam bentuk wang ringgit. Contoh kan, bila mana ada orang yang minta sumbangan untuk buat masjid kan, tambah-tambah untuk bantu saudara kita di Syria, saudara kita di mana? Di Palestin ke, maka kita bagilah setakat yang kita mampu. Tambah-tambah bila mana nak buat masjid. Sebab masjid ni pahalanya adalah berpanjangan. Kalau kita bagi untuk orang buka puasa ni, hari tu sajalah. Kalau boleh kita bagi untuk masjid, untuk rumah anak yatim, untuk madrasah tahfiz yang kita tengok, memang madrasah yang betul-betul menawarkan pengajian yang betul-betul kepada pelajar, maka kita bagilah sumbangan. Jadi sebab itulah di bulan Ramadan Nabi SAW dalam sebuah hadis disebut bahawa kerana Nabi SAW ajwadun nas. Nabi ini adalah orang yang sangat-sangat pemurah. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Dan Nabi ini orang yang jadi paling pemurah bila mana bulan Ramadan. Bulan Ramadan ni Nabi sangat-sangat bertambah-tambah pemurahnya Nabi SAW. Jadi kita cubalah bulan Ramadan ni, kalau kita ni dah orang yang pemurah dah, kita tambahkan lagi sifat pemurah kita. Saya sukalah dengan kaedah bila mana tiba bulan Ramadan ni, antara cara sedekah yang kita boleh amalkan adalah sedekah secara sembunyi-sembunyi. Kan macam mana tu? Zaman dulu mungkin tidaklah sesenar zaman sekarang. Saya ambil contoh, kalau kita hari ni kalau kita buka dalam surat khabar, kita beli surat khabar ke ataupun surat khabar online ke, pasti kita akan jumpa orang yang perlu kepada sumbangan. Kadang-kadang isteri kematian suami, ada anak ramai, kadang-kadang isteri suaminya orang kurang upaya, suaminya kena berhenti kerja kan. Ramai kita jumpa. Kadang-kadang suaminya berhenti kerja sebab terpaksa jaga isteri sakit. Ramai kita jumpa kadang-kadang dalam surat khabar, dan kebiasaannya akan ada disediakan nombor akaun kan, nombor akaun. Jadi kita boleh ambil nombor akaun tu, kita transfer je duit, paling-paling tidak pun, kalau tak boleh banyak sikit, kalau tak boleh 100, kita mungkin boleh transfer RM50 je. Ataupun kalau tak boleh sangat, RM10 pun tak apa. Yang penting, kita telah melaksanakan satu perkara yang disebut oleh Nabi SAW, iaitulah salah satu golongan yang mana akan dapat naungan arasy Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah orang yang mana disedekah, menyembunyikan sedekahnya sehingga tangan kiri tak tahu tangan kanan sedekah. Nabi sebut ini salah satu golongan yang akan dapat naungan arasy Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila mana kita sedekah ni melalui transfer ni yang kita boleh buat sekarang ni kan, tak ada siapa pun tahu. Bahkan orang yang kita sedekah tu pun tak tahu. Pihak bank pun tak tahu. Kan? Pihak bank pun barangkali rekod adalah, tapi tak tahu pun. Hanya kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita bolehlah cuba cari. Contoh kan, secara praktikalnya kita boleh cari mungkin 10 orang kita cari. Kemudian mula pada malam 21 Ramadan kita sedekahlah. Sehari 10 ke, sehari 50 ke, kita masuk dalam akaun.
tanpa kita maklumkan kepada si penerima sumbangan tersebut, maka kita telah sedekah setiap hari 10 akhir terutamanya, dan insya-Allah salah satu malam itu akan ada malam Al-Qadar. Jadi kita sedekah walaupun RM10, tapi pahala sedekah kita adalah lebih baik daripada kita sedekah selama 1000 bulan. Baik. Itu yang kedua. Yang kedua adalah pahala amalan dilipat gandakan. Okey. Yang ketiga, keutamaan bulan Ramadan adalah puasa merupakan ibadah yang satu-satunya ibadah yang Allah Subhanahu Wa Taala khususkan untuk dia. Satu-satunya ibadah yang Allah Taala khususkan untuk dia. Dan sebuah hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, "Kullu amal ibni Adam lahu illa siyam. Fa innahu li wa ana ajzi bih." Nabi kata apa? Nabi kata setiap amalan anak Adam itu adalah untuk dia, melainkan puasa. Kata Nabi, fa innahu li, puasa itu adalah untuk aku, dan akulah yang akan memberikan ganjaran untuk pahala orang yang berpuasa kepada aku. Berpuasa semata-mata kerana aku. Jadi tidak ada satu ibadah lain, sama ada solat ataupun baca Quran ataupun sedekah, yang mana Nabi menjanjikan ganjaran yang sebegitu rupa, melainkan puasa sahaja. Puasa saja yang Nabi kata fa innahu li, sesungguhnya puasa itu adalah untuk aku, dan akulah yang akan memberikan ganjaran kepadanya. Baik. Hadirin yang saya hormati sekalian, sekarang ni timbul persoalan kan, kita nak faham hadis ni macam mana? Apakah yang dimaksudkan dengan Nabi kata fa innahu li, puasa itu adalah untuk aku, dan akulah yang akan memberikan ganjaran kepada puasa tersebut? Adakah amalan lain itu Allah Ta'ala tak bagi ganjaran? Bagi. Tapi Allah Ta'ala sebut secara khusus, akulah yang akan bagi ganjaran untuk pahala puasa tersebut. Sebab apa? Sebab kalau dilihat seorang ulama hadis yang bernama Ibnu Hajar menjelaskan ada 9, semualah ada 9 perkara yang mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala beritahu kenapa Allah Ta'ala gunakan ungkapan sesungguhnya puasa itu adalah aku, dan akulah yang akan memberikan ganjaran kepada ni. Sebab apalah, antara 9 tu 2 lah yang paling kuat pandangan. Yang pertama, sebab apa puasa ni Allah Ta'ala khususkan? Sebab puasa ni lah satu-satunya ibadah yang orang tak nampak. Perasan tak? Kita baca Quran, orang nampak baca Quran kan? Orang nampak baca Quran. Kita solat, orang nampak kita solat. Kemudian kita qiyamul lail. Qiyamul lail ni barangkali orang rumah kita nampak, akan suami kita nampak, bagi orang lelaki, isteri kita nampak. Kemudian kita apa lagi? Kita sedekah. Barangkali kita sedekah tu orang nampak. Jadi orang nampak. Jadi dekat sini, dekat mana istimewanya ni? Bila orang tak nampak, ibadah tu akan dapat mengelakkan kita daripada riak. Dapat mengelakkan kita daripada riak. Sekejap. Apa ni? Apa ni? Apa ni? Terima kasih doktor dan juga semua hadirin. Agak ada gangguan sikit. Okey. Kat mana kita tadi? Okey, puasa Okey, berkenaan dengan ungkapan yang Nabi kata fa innahu li wa ana ajzi. Puasa ni adalah Allah Taala kata dalam hadis kursi Hadis kursi ni apa dia? Hadis yang mana lafaz yang Nabi sebut tapi maknanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu hadis kursi. Dia bukan Quran, tapi dia adalah hadis yang mana lafaz Nabi sebut tetapi maknanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah Taala kata fa innahu li wa ana ajzi bih. Sesungguhnya puasa ini adalah untuk aku, dan akulah yang akan
memberikan pahala kepadanya. Sebab apa? Yang pertama adalah sebab puasa ni adalah ibadah yang mana tidak mudah untuk kita riak dengan amalan puasa. Tambah-tambah bila mana bulan Ramadan. Ada tak orang puasa bulan Ramadan ni dia rasa bangga kan? Tak ada. Sebab semua orang bulan Ramadan ni orang puasa. Hatta orang yang sebahagian orang yang tak pakai tudung pun dia akan puasa. Hatta orang yang mana pada bulan yang biasa dia tak semayang pun tapi dia akan puasa. Kan? Dia tak semayang pun dia akan puasa. Jadi puasa ni dah jadi satu ibadah yang mana dah jadi amalan tradisi dah. Walaupun dia barangkali free hair, tapi dia juga tetap puasa. Jadi puasa ni memang satu ibadah yang mana tidak mudah untuk dimasuki riak padanya. Kecuali kalaulah puasa-puasa biasa, kalau kita cerita kat orang lah. Orang tanya kan, orang tak nampak kita puasa. Orang tak nampak kita puasa. Orang tak nampak kita puasa, tapi kalau dalam bab lain orang nampak. Dalam solat orang nampak, tapi puasa ni orang tak nampak. Jadi sebab itulah inilah yang membezakan puasa dengan ibadah lain. Yang kedua adalah puasa ni dia, kenapa Allah Taala kata puasa ni untuk aku dan akulah yang akan mengkhabarkan, akulah yang akan memberikan pahala kepada dia. Sebab pahala ni, pahala yang Allah Taala bagi untuk orang puasa ni adalah pahala tanpa batas. Pahala tanpa batas. Maksudnya pahala yang Allah Taala bagi itu yang, sebab ibadah lain Allah Taala sebut secara spesifik. Nabi sebut secara spesifik, digandakan sehinggalah 10 kali ganda, sehinggalah 700 kali ganda. Ibadah lain Allah Taala tunjukkan secara spesifik ganjaran yang akan diterima. Antara 10 kali ganda hinggalah 700 kali ganda. Tapi dalam ibadah puasa ni Allah Ta'ala dan juga Nabi SAW tidak ceritakan secara spesifik gandaan pahala yang diterima. Sebab itulah pahala yang Allah Ta'ala bagi ini adalah pahala tanpa batas. Sebab apa? Kita boleh lihat dalam firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam surah Az-Zumar ayat 10. Surah Az-Zumar ayat 10 di mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya Allah Ta'ala akan bagi ganjaran kepada orang yang sabar ini, pahala yang tanpa hisab, pahala yang tanpa batasan. Baik. Kenapa kita kaitkan dengan sabar? Sebab dalam puasa ni kita ada satu elemen kesabaran yang luar biasa. Sabar ni boleh jadi pada tiga. Sabar dalam mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua adalah sabar dalam meninggalkan maksiat. Yang ketiga adalah sabar apabila menerima ujian. Sabar ni ada 3. Dalam bab puasa ni, sabar kita ni, ketiga-tiga ni barangkali boleh jadi dalam puasa kita. Yang pertama, sabar dalam ketaatan. Mestilah kita puasa ni kita lapar, kita dahaga kan? Kita lapar, dahaga. Tambah-tambah kita letih, kita penat, kita kerja. Kan? Kita kerja jauh. Macam Dr. Marina kerja jauh kan? Naik kereta, jam lagi semua kan? Kemudian orang horn lagi kat belakang kan? Orang potong depan lagi. Allah sabar ni kan? Yang kedua, sabar dalam kita meninggalkan maksiat. Dalam puasa ni nak jaga mata kita, nak jaga telinga kita. Insya-Allah mata ni saya pasti ramai orang boleh jaga. Yang payah nak jaga ni telinga dengan lidah. Sebab sifat manusia ni dia suka dengar gosip. Betul tak? Suka dengar gosip. Suka dengar cerita rumah tangga orang, suka dengar cerita orang ni bercerai, orang ni kahwin, kan? Orang ni kahwin 2. Ustaz ni poligami, dia suka dengar tu. Kan? Ustaz tu ada skandal nak kahwin lagi, dia suka dengar tu. Manusia memang macam itulah sifatnya kan. Jadi kalau dia tak bercakap sekali pun dia akan suka dengar. Dia dengar orang gosip, dia pasang telinga. Jadi bulan Ramadan kita sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Kita elak diri kita, telinga kita ni kita khususkan untuk dengar perkara baik-baik sahaja. Dengar baik saja. Dengar baik ni tak semesti dengar Quran sahaja, dengar zikir sahaja. Dengar baik ni kita dengar percakapan yang baik, kawan-kawan kita bagi nasihat kita dengar. Kita dengar ucapan salam, itu ucapan baik. Kadang tanya khabar baik.
Jadi dalam tempoh Ramadan ni, kita dalam tempoh kita puasa ni, kita berwaspada dengan kita bersabar dengan maksiat, sama ada maksiat mata ataupun maksiat lidah ataupun maksiat telinga kita. Jadi sabar dalam maksiat. Dan bulan puasa juga sabar dengan musibah. Sabar dengan musibah. Kan kadang-kadang dalam kita puasa ni, kadang-kadang kita ni aksiden. Saya pernah masa bulan puasa dulu, saya pernah orang langgar kereta kan. Kereta masa tu kereta saya ni aksiden sebelum puasa. Pinjam kereta adik ipar. Pinjam kereta adik ipar. Orang langgar pula belakang. Orang langgar belakang, orang lari kan. Dalam kereta kita kat bengkel, kereta pinjam pula rosak. Kena langgar, kena ganti pula. Habis 200-300 kan. Jadi maksudnya sabarlah. Masa tu kan ikut hati memang marah. Tapi masa tu dah petang dah. Petang kan, masa nak balik kerja, orang langgar kereta, takkanlah kita nak menyumpah sekarang lah. Kalau kita menyumpah pun kita boleh buat apa. Jadi baik kita sabar je dengan musibah yang kita terima. Jadi disebabkan kesabaran itulah, maka Allah Ta'ala menjanjikan bahawa puasa ni pahalanya adalah diberikan oleh Allah Subhanahu Ta'ala secara khusus, tanpa hisab, tanpa batasan. Sebab itulah kita sebut bahawa keutamaan yang ketiga bulan Ramadan ni adalah pahala puasa ni adalah khusus diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala tanpa batasan. Tanpa batasan makna kata adalah infinity lah. Sebab berbeza dengan ibadah-ibadah lain, Allah Ta'ala dan Nabi SAW dah khabarkan secara khusus berapakah dia jumlah yang pahala yang diterima. Baik. Yang keempat, keutamaan bulan Ramadan ini adalah puasa adalah kafarah. Puasa adalah kafarah dosa kita. Puasa ini merupakan penghapus bagi dosa-dosa yang kita buat. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi sebut tentang solat. Solat 5 waktu ni adalah kafarah. Kita solat, contohnya kita solat subuh, kemudian kita pun pergi kerja, kemudian dalam tempoh antara subuh dengan zuhur tu kita ada buat dosa, kemudian kita sembahyang zuhur, hapus dosa kita. Kemudian kita solat zuhur, kemudian kita buat dosa lagi kan. Kemudian bila mana kita solat asar, hapus dosa kita. Sama macam Ramadan. Kata Nabi SAW, Ramadanu ila Ramadan mukaffaratun ma bainahunna. Antara Ramadan hingga Ramadan, dia adalah kafarah di antara keduanya. Kita Ramadan dah tahun lepas kita Ramadan, kemudian kita buat dosa dalam tempoh setahun, jadi kita puasa lagi kali ini, maka dosa-dosa kita akan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sama juga macam hadis Nabi SAW yang lain. Nabi kata apa? Hadis yang kita bisa dengar. Barangkali sebahagian kita dah hafal dah hadis ni. Hadis ni bunyi macam mana? Man shama Ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Siapa-siapa yang puasa pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan dengan penuh ihtisaban. Ihtisaban adalah dengan penuh pengharapan untuk dapat redha Allah, penuh pengharapan untuk dapat pahala yang dijanjikan. Setiap kali kita puasa, kita mengharapkan pahala kita dapat. Setiap kali kita semayang tarawih, kita harapkan Allah Ta'ala terima semayang kita. Dan setiap kali kita ni, bila mana kita semayang qiyamul lail, kita harapkan sungguh-sungguh, kita percaya janji-janji Allah Subhanahu Wa Ta'ala, harapkan Allah Ta'ala terima amal ibadah kita. Maka apa balasannya? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, akan diampunkan dosa-dosanya yang terdahulu. Jadi bulan Ramadan ni, khususnya ibadah puasa ni adalah kafarah kepada segala dosa-dosa yang telah kita lakukan. Baik, itu yang keempat. Yang kelima adalah orang yang berpuasa ni akan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk masuk dalam syurga melalui pintu yang namanya Ar-Rayyan. Ini pun kita biasa dengar. Dalam syurga ni ada pintu yang namanya Babur Rayyan. Pintu khas untuk orang yang berpuasa. Kata Nabi SAW, la yadkhuluha illa as-saimun, tidak akan masuk dalam syurga melalui pintu itu melainkan pintu bagi orang yang puasa. Maknanya bukan orang yang puasa bulan Ramadan saja ni, orang yang melazimkan diri berpuasa juga pada bulan-bulan lain. Contohnya dia puasa hari putih. Hari putih ni apa dia? Hari 13, 14 dan 15. Kemudian dia puasa hari Isnin dan Khamis. Kemudian dia puasa sunat-sunat yang lain. Lepas bulan Ramadan ni, dia puasa 6 contohnya kan.
Maka orang yang rajin puasa ini bukanlah bermakna bulan Ramadan sahaja, tapi juga dia melazimkan diri untuk puasa pada bulan-bulan yang lain, maka dia akan diberikan ganjaran untuk masuk dalam syurga melalui pintu Ar-Rayyan. Apa makna Ar-Rayyan? Ar-Rayyan ni adalah artinya orang yang orang Ar-Rayyan, istilah Ar-Rayyan tu, Ar-Rayyan maknanya orang yang telah hilang dahaganya. Orang yang hilang dahaganya. Maksudnya pintu syurga yang namanya Ar-Rayyan ni adalah pintu syurga yang bermakna orang yang hilang dahaganya. Baik. Itu yang kelima. Yang keenam, bulan Ramadan ni keutamaannya adalah Allah Subhanahu Wa Taala akan tutup pintu, Allah Taala akan buka pintu syurga dan pintu neraka akan ditutup. Pintu syurga dibuka, pintu neraka ditutup. Apa maknanya? Apa makna pintu syurga ni dibuka dan apa makna pintu syurga itu ditutup? Maknanya adalah mudah untuk orang yang masuk dalam syurga sebab banyaknya pintu rahmat. Itu maknanya. Mudah untuk kita ni masuk syurga sebab banyaknya rahmat yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk orang yang beramal ibadah pada bulan ini. Sebab pada bulan lain tidaklah begitu janji Nabi SAW. Bulan Ramadan ni janji khusus, Allah Ta'ala akan bukakan pintu syurga dan Allah Ta'ala akan tutupkan pintu neraka. Bermakna ruang-ruang untuk kita buat maksiat ni akan tidak sama macam bulan lain. Sebab kita bila kita puasa tu, kita berwaspada, berjaga-jaga. Mata kita pun berjaga-jaga, mulut kita pun berjaga-jaga, telinga kita pun berjaga-jaga. Maka kita pun banyak buat kebaikan, banyak baca Quran. Sebab bulan Ramadan inilah bulan yang mana kita ni rajin baca Quran. Kita semua perasan tak? Bulan lain kita ni baca Quran juga. Tapi bulan Ramadan ni kita lebih lagi mudah baca Quran. Saya sendiri pun cara peribadi. Saya peribadikan. Saya pun kalau bulan Ramadan tu alhamdulillah lah. Dapatlah khatam 2-3 kali. Pada bulan lain kadang-kadang sekali, kadang-kadang sebulan tu 2 kali. Bukan. Kadang-kadang 2 bulan sekali. Kadang-kadang 3 bulan sekali. Kadang-kadang kita tak sempat kan. Tak sempat tu alasan sebenarnya. Kita ni sempat je masa bergurau kan. Masa main sempat tapi nak baca Quran tak sempat. Tapi bulan Ramadan tu, ada sahabat-sahabat. Kita bersedengar kan. Kita bersedengar Imam Syafi'i khatam 2 kali dalam satu hari. Ada yang salafus soleh, orang soleh zaman dahulu ni, setiap hari baca 10 juzuk. 10 juzuk baca. 3 hari khatam. Zaman sekarang pun ada yang khatam 2 hari sekali. Ada. Saya dengar cerita pun ni, tapi dia dah pencet kan. Dia tak buat apa dah kat rumah. Jadi Quran ada kat depan, baca je lah Quran. Baca lah Quran. Yang orang pencet ni masuk orang 60 lebih dah. Jadi kalau kita ni umur 30-an, 40-an, tak khatam sekali pun malulah dengan orang yang dah berumur tu kan. Jadi mana kata, dan saya pernah dengar zaman moden ni, bukan zaman dulu, zaman moden ni, bulan Ramadan, dia khatam Quran, hujung tu, dia pernah khatam Quran 1 hari sekali. Mana kata hujung Ramadan tu, ni saya kenal orang ni. Dia kata dibaca start pada awal pagi dibaca, kemudian sebelum maghrib tu dia khatam. Sebab dia hafiz Quran. Dia boleh baca lah. Sebab dia boleh baca tu, dia boleh baca 1 juzuk, dia boleh baca sekitar dalam 25 minit. Dia baca dengan laju tapi dengan tajwid lah. Dengan tajwid dia dibaca sebelum sahur. Dibaca, kemudian dalam perjalanan pergi kerja, tempoh dia pergi kerja tu kan, dalam setengah jam, dah dapat dah 1 juzuk lebih. Kemudian tempat kerja pula, bila mana hujung-hujung tu kan dekat nak raya ni, orang dah kerja tu pun, bos pun dah bagi kebenaran dah. Maksudnya tidaklah apa mesyuarat manjang kan. Kadang dia sampai waktu kerja tu, dia duduk sekejap baca Quran. Tempat kerja ni, saya kerja dengan orang yang kerja pejabat lah, dia pensyarah juga, jadi dia ada masa. Hujung tu kelas dah tak ada dah. Jadi kemudian dia boleh khatam di balik kampung, dalam perjalanan jam tu kan, dalam Quran dibaca. Tambah-tambah kita dah ada telefon kan, boleh tak telefon dekat depan dashboard tu, dia hafiz Quran, dia tengok sikit-sikit je. Ini dia khatam satu hari tu. Dia khatam Quran 1 juzuk. Bukan 1 juzuk, 1 Quran dia khatam. Jadi makna kata zaman moden ni pun tak ada lagi orang macam tu. Jadi kalau kita, dan ini dikata dia mengakulah bulan biasa kita tak boleh buat. Tak boleh buat. Maksudnya bulan Ramadan kita boleh buat.
Dan kita perasan tak, bulan Ramadan ni ada tadarus kan? Ada tak bulan tidak Ramadan kita tadarus? Ada, tapi jarang-jarang. Hanya jarang kan? Bulan Ramadan lah kita pakat kat pejabat, dia nak kita buat tadarus kan? Kita baca Quran. Kita perasan bulan Ramadan orang pegang Quran. Dan kita pegang Quran bulan Ramadan ni pun kita tak rasa janggal. Kan? Bulan luar Ramadan, tiba-tiba kita pegang Quran. Kan? Contoh kan, kita masuk pejabat, pegang Quran. Agak-agak kan, kawan pejabat kita pandang kita macam mana? Agaknya akak ni nak sampai hajar kot. Kan? Orang rasa macam kita ni pelik. Tapi bulan Ramadan, bila mana kita pegang Quran, letak Quran atas meja ke, letak Quran dalam kereta ke, orang tak anggap itu benda yang pelik. Sebab bulan ni bulan yang Allah Ta'ala mudahkan kita untuk kita buat amal ibadah. Baik. Itu yang keenam. Yang ketujuh, keutamaan kelebihan bulan Ramadan ni adalah syaitan dibelenggu. Syaitan dibelenggu. Maksudnya dirantai lah. Wasuffidatis syayatin. Syaitan-syaitan ni dirantai. Cuma, hadirin sekalian, apa makna syaitan dirantai? Anda tanya kan, Ustaz, syaitan dirantai, tapi kenapa ada juga maksiat berlaku? Ada juga orang yang tak puasa. Kan? Tak puasa. Kena tangkap tak puasa kan? Habis tu, mana syaitannya? Kata syaitan dah dibelenggu, dirantai, tapi kenapa ada maksiat juga? Kenapa ada juga orang yang cakap khalwat? Betul kan? Memang ada. Dan di sini ulama-ulama bahaskan. Ulama-ulama jelaskan apa makna syaitan dibelenggu. Kat sini paling tidak pun ada tiga pandangan lah. Yang pertama adalah berdasarkan hadis yang Nabi sebut, yang dibelenggu tu merupakan syaitan yang besar-besar. Bos-bos syaitan lah. Bos syaitan. Jadi kecil-kecil ni dibiarkan. Jadi kecil-kecil ni godaannya tidaklah hebat sangat. Sebab itulah makna kata, sebab Nabi kata maradus syayatin. Maksudnya syaitan yang jahat-jahat ni. Syaitan semua jahat kan? Maksudnya yang memang power lah. Yang kuasa godaan hasutannya itu hebat, yang berpengalaman ni, itulah yang dirantai. Yang kecil-kecil ni dibiarkan terlepas. Jadi godaannya tidaklah kuat sebagaimana godaan syaitan yang besar-besar. Baik. Pandangan kedua adalah pada bulan Ramadan ni yang dimasukkan dengan syaitan dia belenggu tu adalah syaitan punya godaan tu dia tidak full strength. Lemah godaan syaitan pada bulan Ramadan. Dan ini kita sepakatlah. Sebagaimana kita sebut tadi kan. Maksudnya bulan Ramadan ni kita nak beramal ibadah ni mudah. Godaan sebab apa? Sebab syaitan-syaitan yang jahat ni memang dah dirantai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian sebab yang pandangan ketiga adalah apa makna syaitan ni dirantai. Dia maksudnya adalah sebab walaupun syaitan dirantai tapi masih ada maksiat. Sebab maksiat yang dilakukan oleh manusia ni dia ada faktor dalaman dan ada faktor luaran. Faktor luaran adalah syaitan. Syaitan yang menghasut, menggoda dia, menyebabkan dia ni buat dosa. Dan syaitan ni pula ada dua. Ada syaitan manusia, ada syaitan jin. Ada syaitan manusia, ada syaitan jin. Kan kita baca surah An-Nas kan. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Syaitan ni ada minal jin, daripada jin, dan juga an-nas, daripada manusia. Jadi syaitan yang jin inilah yang dirantai, tapi syaitan manusia itu tetap terlepas. Itulah di bulan Ramadan kadang-kadang ada orang buat. Ada orang terima rasuah, kan? Terima rasuah, bagi rasuah sebab dia dah jadi syaitan dah, kan? Dialah yang jadi syaitan manusia. Dan faktor itu faktor luaran. Jadi bila mana syaitan tu dah dibelenggu sekalipun, ada lagi faktor dalaman yang mendorong dia ni buat dosa. Apa dia? Jiwa dia. Jiwa yang dah terbiasa dengan dosa. Maka dia akan buat dosa lah. Sebab itulah kita doa kan. Kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Kami berlindung dengan Allah Subhanahu Wa Taala daripada keburukan jiwa-jiwa kami. Jiwa-jiwa kita lah kita berlindung sebab jiwa kita ni dah 11 bulan sentiasa berdamping dengan syaitan.
syaitan suruh ni, kadang-kadang kita buat. Jadi bila mana dah terbiasa dengan hasutan syaitan tu, maka sekalipun syaitan tu dah dibelenggu, tapi kadang-kadang kita tetap, mudah-mudahan bukan kita lah, setengah-setengah orang tetap juga melakukan perkara-perkara maksiat. Baik. Itu yang ketujuh. Yang ke-8. Yang ke-8, apa keistimewaan bulan Ramadan ni? Kata Nabi SAW, kata Nabi, bau mulut orang yang puasa lebih harum dari bau kasturi. La khalufu fammi as-saimi atyabu 'indallahi min rihil misk. Bau mulut orang yang puasa itu adalah lebih baik, lebih harum di sisi Allah Subhanahu Wa Taala lebih daripada bau kasturi. Apa maknanya? Semua kita tahu kan, bila bau mulut ni memang tak sedap lah. Bau busuk lah orang puasa ni kan. Apa maknanya? Kata ulama, yang pertama adalah dekat dunia ni, pahalanya adalah besar bagi orang yang puasa. Itu dimaksudkan. Walaupun bau mulutnya adalah bau busuk, tapi pahalanya adalah sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, kata para ulama adalah, apa maksud bau mulut orang yang puasa ni lebih harum daripada bau kasturi? Maksudnya adalah di akhirat nanti dia akan dibangkitkan dengan bau mulutnya yang lebih harum daripada kasturi. Macam orang mati syahid. Orang mati syahid, bila mana dia dibangkitkan di hari akhirat esok-esok di pada mahsyar, dia akan mati dalam keadaan yang sebagaimana dia mati dekat dunia dulu. Dia akan dibangkitkan sebagaimana dia mati kat dunia. Kalau dia mati, dia kena tembak kan, luka-luka dia dibangkitkan dengan darah macam itulah. Tapi kata Nabi, launuhu launud dam, warna darah tu warna darah lah. Tapi rihuhu rihul misk, tapi baunya bau kasturi. Baunya bau kasturi. Maksudnya orang mati syahid ni di hari akhirat nanti di pada mahsyar dibangkitkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala dengan apa? Dengan darah yang mengalir, tapi baunya bau kasturi. Sama macam orang puasa dibangkitkan di hari akhirat nanti, mulutnya baunya adalah lebih harum daripada bau kasturi. Ini kelebihan bagi orang yang puasa. Yang ke-9, antara kelebihan bulan Ramadan ni adalah akan ada penyeru dari kalangan malaikat yang menyeru manusia ni, orang beriman ni, untuk melipat gandakan amal ibadah dan untuk berhenti daripada melakukan maksiat. Sebuah hari Nabi SAW, Nabi kata, wa yunadi munadin, akan ada seorang yang menyeru, malaikat lah, ya baghiyal khair, wahai orang yang mencari kebaikan, aqbil, buatlah sungguh-sungguh, wa ya baghiyash syarr amsik, ataupun aksir, wahai orang yang pencari kejahatan, orang yang buat kejahatan, buat keburukan, berhentilah. Maka akan ada sentiasa yang menyeru dengan seruan ini. Orang tanya, kita tak dengar pun Ustaz. Memang tak dengar lah, sebab kalau kita dengar, kita lari lah kan. Tiba-tiba kan, masa kita semayang, mulai tiba-tiba dengar orang cakap, kita larilah kan. Kita tak dengar, tapi kita dapat merasakan. Sebab tu saya sebut pada awal tadi, kita pada bulan Ramadan, kita mudah nak buat kebaikan. Ringan tangan nak sedekah, ringan lidah nak baca Quran, ringan je tangan nak belek-belek Quran. Tapi bulan lain itu tidaklah seringan begitu. Jadi ini adalah kesan daripada seruan malaikat kepada kita untuk kita ni sentiasa mencari kebaikan dan meninggalkan perkara-perkara kemungkaran. Yang terakhir, sebenarnya ada banyak lagi tapi kita ringkaskan 10 lah. Yang terakhir, Nabi SAW berjanji setiap malam ni ada kesempatan untuk kita ni bebas daripada api neraka. Sebagaimana dalam sebuah hadis Nabi kata apa? Walillahi utaqa minan nar wa dzalika fi kulli lailatin. Allah Taala akan khususkan setiap malam tu akan ada nama-nama yang akan dicatatkan terlepas daripada api neraka. Dan ini berlaku setiap malam. Setiap malam akan ada nama-nama yang Allah Taala akan catatkan terlepas daripada api neraka. Jadi kita dengarkan sebahagian daripada asatizah yang kemukakan hadis. Awaluhu rahmah
wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu 'itqun minan nar. Ramadan ni merupakan 10 awalnya adalah rahmat, 10 tengahnya adalah maghfirah, 10 akhir adalah terlepas daripada api neraka. Jadi hadis itu hadis yang dhaif dan hadis yang sebahagian ulama kata hadis yang mungkar, maknanya hadis yang sangat-sangat dhaif lah. Jadi sebab apa? Sebab kalau kita faham hadis ini, dia seolah bertentangan hadis yang Nabi sebut tadi tu. Nabi sebut setiap malam. Hadis yang biasa beredar dalam kalangan asatizah sebahagiannya adalah hadis yang 3 tadi tu, 10 awal rahmat, 10 tengah tu adalah pengampunan, 10 akhir adalah terlepas daripada api neraka. Sedangkan hadis Nabi sebut yang sahih, Nabi kata apa? Setiap malam akan ada nama-nama yang Allah Ta'ala akan catatkan terlepas daripada api neraka. Jadi kita ada 30 malam kan, ataupun 29 malam. Jadi setiap malam tu peluang bagi kita lah. Setiap malam peluang bagi kita untuk dapat pengampunan daripada Allah Ta'ala. Setiap malam peluang bagi kita untuk dapat pelepasan daripada api neraka daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan 10 malam akhirnya. Jadi kita setiap malam kita berdoa, setiap malam kita qiyamul lail, setiap malam kita tarawih, kita sentiasa doa. Jangan lupa kita doa, ya Allah, lepaskan aku daripada azab api neraka. Doa sungguh-sungguh. Kalau Allah Ta'ala tak catatkan malam pertama, ada malam yang kedua. Kalau tak catatkan malam kedua, ada malam ketiga. Kalau tak malam ketiga, ada peluang malam keempat, malam kelima, malam keenam, malam ketujuh, malam ke-8. Banyak peluang kita. Dan kalau kita doa sungguh-sungguh, tak mungkin Allah Ta'ala akan hampakan kita. Sebab apa? Sebab kan Allah Ta'ala janji, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Bila mana hamba-Ku bertanya pasal aku ni adalah dekat dengan hamba-Ku. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku ni adalah aku akan mengabulkan hamba-hamba-Ku bila mana hamba-hamba-Ku berdoa kepada aku. Hadirin sekalian, yang menariknya ayat yang saya bacakan tadi tu, ayat tentang doa tu, ayat yang disekalikan dengan ayat tentang puasa. Kalau saya boleh share, ayat tu berbunyi wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ayat tu adalah ayat 186 daripada surah Al-Baqarah. Ayat 183 cerita pasal bulan Ramadan. Ayat 184 cerita pasal bulan Ramadan ni adalah bulan yang beberapa hari lah. Ayat yang ke-185 cerita pasal bulan Ramadan ni bulan yang diturunkan Al-Quran. Ayat 186 cerita pasal Allah Ta'ala akan kabulkan doa. Artinya apa? Artinya Ramadan dan doa ni adalah sangat-sangat sinonim. Jadi jangan lupa setiap malam kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala lepaskan kita daripada azab api neraka. Mohon untuk doakan saya sekali lah. Saya minta sangat-sangat. Mohon untuk doakan saya sekali supaya saya pun tak tahu kan setakat mana amalan saya. Saya bercakap bolehlah. Tapi barangkali orang yang mendengar ni lebih lagi lah. Lebih lagi kuat beramal banding orang bercakap ni. Baik. Jadi kita dah ada 10 dah. 10 keutamaan, 10 fadilat, 10 kelebihan bulan Ramadan. Jadi kita kena sungguh-sungguhlah berazam untuk kita ni buat kesemua sekali. Kalau boleh, apa sahaja ibadah yang ada bulan Ramadan ni, kita buat semua sekali. Bulan Ramadan ni, bulan qiyam dan bulan siam, bulan siam dan bulan tilawatul Quran. Ada 3. Bulan siam, bulan Ramadan. Dan bulan qiyam. Siam ni puasa lah. Bulan yang siam, bulan puasa. Kemudian bulan qiyam, bulan kita nak qiyamul lail. Yang ketiga adalah bulan tilawatul Quran. Bulan kita ni baca Quran. Baik, sebab itulah berdasarkan 10 keutamaan yang telah kita sebut tadi, banyak kelebihan yang Allah Ta'ala kurniakan pada bulan Ramadan ni, dalam bulan Ramadan ni. Jadi sebab itulah kalaulah bulan Ramadan ni kita tak juga boleh jadi manusia yang baik, maka kita tak tahulah bilakah lagi kita akan jadi baik. Sebab itulah dalam sebuah hadis Nabi SAW, Nabi kata, raghima anfun, rugilah ataupun malanglah orang yang mana man adraka Ramadan fansalakha minhu atau fansalakha bihi Nabi sebut falam yughfarlah.
tidak diampunkan dosanya. Dan berkata rugilah orang yang mana dia sempat berjumpa bulan Ramadan tapi tidak diampunkan dosa dia. Apa tak rugi? Nabi kata rugilah atau malanglah orang yang mana sempat dia berjumpa dengan bulan Ramadan tapi tidak diampunkan dosa-dosa dia. Sebab apa? Sebab apa rugi? Sebab apa malang? Sebab bulan Ramadan tu memang banyak betul diskaun. Banyak betul diskaun yang Allah Ta'ala kurniakan kepada dia. Buat itu hapus dosa, buat ini hapus dosa, tapi dosanya tak diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Macam inilah hadirin sekalian, kalau kita kan, kalau kita pergi ke mall lah, pergi mall kan, kat mall tu potongan sehingga 50%, bahkan potongan sehingga 80%. Contohnya kan, semua baju raya, baju anak, baju mak, baju pak kan, baju ayah, baju maknya, baju anak, semua potongan kan. Kita pun pergilah. Betul kan, kalau katakan kita minta suami pergilah, minta suami pergi, bang pergilah beli baju raya anak-anak, kita pun pergilah bagi brosur ni anak yang pertama ni baju saiz ni, anak kedua saiz ni, anak tiga saiz ni, baju saya saiz ni kan. Bang pergilah nak rehat kat rumah ni, kata isteri kan. Suami pun pergi, isteri dah siap bagi brosur potongan yang banyak kan, kemudian baju pun kualiti pun cantik. Kemudian tiba-tiba suami pergi tu balik suami tak beli pun baju. Untuk dia pun tak beli, untuk anak pun tak beli, untuk isteri pun tak beli. Saya pastilah isteri yang ada kat sini pasti akan marah kan. Pasti akan mengang, dah ada offer, dah ada diskaun tapi tak beli juga. Jadi pastilah akan marah. Samalah juga, sebab itulah Nabi kata sangat rugilah orang yang mana, sangat malang orang yang mana bila mana jumpa bulan Ramadan, berada di bulan Ramadan, hidup di bulan Ramadan, dalam keadaan kita kat Malaysia ni kan, dengan keamanan, biarlah harga barang naik pun macam mana kan, dengan keamanan, dengan cuaca pun macam ni. Sebab cuaca kat kita ni Masya Allah lah, kita puasa kat sini ni, saya rasa kita ni antara yang paling nikmat lah. Sebab kalau dalam kalangan kita mungkin yang belajar luar negara kan, kalau belajar dekat UK ke dekat US ke, dia kalau kena musim sejuk puasa best, puasa pendek kan. Saya sempat di Jordan ketika mana puasa pada waktu tu adalah puasanya adalah bermula pada pukul 5.30 ataupun pukul 6, pukul 5.30 lah, dan bukanya awal. Bukanya dalam 5.30, pukul 6 dah buka puasa dah. Sekejap puasa sebanyak saya bacakan. Tapi sekarang bila musim panas tu 3.30 tu dah subuh dah. 3.30 dah subuh, 7.30 ke pukul 8 barulah maghrib. Panjang puasa. Dan ada setengah tempat tu puasa sampai 17 jam. Bayangkan puasa 17 jam. Buka puasa nak tarawih kan. Mana kata malam tak ada masa lain dah. Nak tidur pun sekejap sangatlah, nak tarawih pun, nak buat 20 rakaat, nak baca panjang-panjang pun tak sempat dah. Sebab puasa panjang. Kita ni Alhamdulillah, kita ni kat Malaysia ni kita puasa dalam pukul 5.30, pukul 6, dan kita start puasa sampailah kita buka puasa pukul 7 lebih. Pendek masa kita puasa. Sepanjang tahun, sepanjang zaman dah. Tak pernah lagi kita puasa kat Malaysia ni sampai 15 jam, tak pernah lagi kan. Sepanjang zaman, sejak kita kecil sampailah kita ni dah besar, dah beranak pinak, tak pernah kita puasa ni dalam tempoh yang lama. Jadi sebab itulah kalaulah kita ni kat Malaysia ni keamanan, tak ada peperangan, hidup pun, makanan pun sentiasa ada, tapi surau pun kita ada, surau pun sekarang ni ada aircon kan, tapi tidak juga kita ni merebut peluang untuk tarawih, untuk baca Quran, untuk puasa dengan baik, untuk khatam Quran. Memanglah kita ni memang dianggap sebagai orang yang sangat-sangat biadab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah bila mana orang tu tak diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka Nabi kata apa? Raghima anfun. Sangat-sangat malang dan sangat-sangat malang. Baik. Habis kita tentang kelebihan ataupun keutamaan bulan Ramadan. Kita masuk sikit pada fiqh Ramadan. Pada fiqh Ramadan Baik. Kita bincang tentang puasa, sejarah puasa. Puasa ni dia ada 3 tahap puasa ni.
Ada 3 tahap puasa ni. Dalam sejarah puasa. Yang pertama, bila mana Nabi sampai ke Madinah, puasa ni disyariatkan di Madinah. Bila mana Nabi sampai ke Madinah, Nabi tengok orang Yahudi ni puasa pada hari Ashura. Madinah kan ada orang Yahudi. Nabi tengok orang Yahudi ni puasa pada hari Ashura. Maka bila mana Nabi tanya kepada orang-orang Yahudi, kenapa kamu puasa pada hari Ashura? Jawab mereka, hadza yaumun azim. Ini hari besar. Hari di mana Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan Nabi Musa dan kaumnya daripada Firaun. Okey, Assalamualaikum. Jawab soalan. Assalamualaikum Ustaz, adakah lebih baik untuk muslimah solat tarawih di rumah berbanding di masjid atau surau? Okey. Saya soalan dulu Soalan, adakah lebih baik kita nak sembahyang di surau ataupun di sembahyang di rumah? Dua-dua boleh. Nabi kata apa? Nabi kata, la tamna'u ima'akum al-masajid buyutuhunna khairul lahun. Kata Nabi. Nabi kata, jangan kamu halang isteri-isteri kamu, perempuan-perempuan kamu untuk pergi solat ke masjid. Tapi kata Nabi, buyutuhunna khairul lahun. Kata Nabi, tapi rumah-rumah mereka tu adalah lebih baik bagi mereka. Ini Nabi kata, yang pertama jangan halang orang pun bagi masjid. Tapi kata Nabi, rumah tu lebih baik. Tapi saya kata macam ni, itu dalam konteks zaman Nabi dulu, orang perempuan ni jaranglah kerja kat luar ni. Yang kerja orang lelaki. Bahkan dalam masyarakat kita sekarang pun, orang dulunya, dalam konteks orang Melayu kita kan, dulunya yang kerja ni lelaki, orang perempuan kat rumah. Tapi sekarang, orang perempuan ni pun sama naik orang lelaki lah kerja kat luar kan. Jadi kalaulah kerja pun boleh kat luar, apatah lagi solat. Jadi bagi saya lah zaman sekarang, oleh kerana kalaulah solat di masjid tu kita ada tazkirah, dan kemudian imam pun barangkali baca dengan lebih panjang lagi. Jadi lebih baik sembahyang lebih baik sembahyang di surau lah. Kecuali kalau katakan suami boleh mengimamkan isteri dia lepas dia sembahyang dekat masjid, di balik rumah, sembahyang tarawih kat rumah dengan isteri dengan anak-anak dia, dibaca panjang, dia pun boleh bagi tazkirah sama. Itu lebih baik. Tapi kalaulah dia kat rumah boleh sekadar sembahyang sahaja tanpa ada tazkirah, tanpa ada maksudnya dari sudut penghayatan tu lebih baik kat masjid. Jadi saya kira zaman sekarang lebih baik pergi masjid lah, dengan syarat tidak berlaku fitnah lah. Dan saya ingat ruang nak berlaku fitnah kat masjid ni tak ada lah kan, sebab kita orang ramai, kemudian tak berlakulah pergaulan bebas kat masjid ni, insya-Allah. Sedangkan kalau di tempat kerja tu ada ruang berlaku pergaulan bebas, kat masjid ni tak berlaku lah. Jadi bagi saya lah, zaman sekarang ni lebih baiklah kita ke surau ataupun kita ke masjid. Tapi kena jagalah, jangan pakai wangi-wangian, jangan pakai lawa sangat kan. Ni nak pergi masjid macam nak pergi kenduri kan. Pakai kain sembahyang yang orang tak pernah pakai tu kan, dengan kilat-kilat, dengan manik-manik kan, dengan labuci lah, apa semua ada lah. Jadi tak perlulah pakai macam tu, pakai sederhana saja. Okey. Soalan kedua adalah Assalamualaikum Ustaz, bulan Ramadan kita digalakkan pemurah daripada kebiasaan. Boleh jelaskan tentang maksud ayat surah Isra, dan janganlah kamu menjadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan janganlah kamu selalu menghulurkannya, sangat murah kelak kamu. Okey, dia macam ni. Jadi maksud ini adalah kita tidak boleh, yang pertama saya jelaskan bahawa bulan Ramadan ni kita digalakkan sedekah lebih pada biasa. Tapi sedekah kita tu janganlah kita ni sampai boros. Ayat ni bermaksud janganlah tangan kita terbelenggu, janganlah kita ni sampai tahap bakhil. Nak bagi sedekah pun berkira, nak bagi sumbangan pun berkira. Sedangkan dalam bab lain kita tak macam tu. Contohnya kan, dalam bab nak bagi sumbangan, nak bagi RM10 itu memang nak bagi RM10 itu sampai bincang banyak kali lah. Boleh ke bagi ni kan? Saya ingat kata-kata Dr. Zul Al-Bakri Mufti Wilayah, nak bagi sedekah tu tangan bergetar macam Parkinson. Makna kata takutnya nak sedekah RM10, tapi nak beli barang, nak shopping kan, RM50 tu selamba je buat keluar kan. Jadi bila mana kita bersedekah, kita berbelanja kepada keluarga kita ke, kita infak ke orang ke,
kita bagi, janganlah sampai tahap kita ni boros. Mana kata kita bagi sampai tahap kita tak bagi nafkah wajib kepada anak isteri kita. Anak isteri kita abaikan, orang lain kita dahulukan. Itulah maksudnya jangan terlalu boros. Jadi kita sedekah ni antara dua lah. Jangan bakhil, tak bagi terus, ataupun jangan kita bagi tu sampai kita abaikan tanggungjawab kita kepada keluarga kita. Itu yang dimaksudkan. Baik. Saya harap boleh faham Okey, saya nak masuk sikit berkaitan dengan puasa tadi. Puasa ni mula-mula disyariatkan pada puasa Ashura sahaja. Sebab puasa Ashura ni pada peringkat awalnya adalah puasa yang mana orang-orang Yahudi puasa, dan bila mana Nabi tengok orang Yahudi ni puasa, Nabi tanya dan mereka maklumkan bahawa mereka puasa sebab hari itu merupakan hari besar. Hari besar, hari di mana Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan Musa dan juga Bani Israel daripada Firaun. Jadi mereka puasalah. Kata Nabi, nahnu aula bi Musa minkum. Kata Nabi, kami lebih utama untuk ikut Nabi Musa berbanding kamu. Sebab orang-orang Yahudi ni mereka ikut sebahagian dan mereka mengkufuri, mengingkari sebahagian besar ajaran Nabi Musa AS. Bahkan mereka menyelewengkan ajaran Nabi Musa AS. Jadi Nabi pun arahkan sahabat puasa. Nabi arahkan sahabat puasa pada hari Ashura. Benda Ashura. Kemudian bila mana turunnya firman Allah Subhanahu Wa Taala tentang kewajipan puasa, iaitu dalam surah Al-Baqarah, faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Maksudnya adalah bila mana kamu lihat anak bulan, kamu kena puasa. Dalam ayat 185 surah Al-Baqarah. Jadi bila mana turunnya ayat itu, maka umat Islam puasa pada bulan Ramadan. Cumanya pada peringkat awal bulan Ramadan, puasanya macam mana? Puasanya adalah tak boleh makan mula pada fajar. Tak boleh makan tu bila mulanya? Mulanya adalah lepas pada tidur. Mana kata last waktu makan dan last waktu untuk bersama antara suami isteri tu, berjimat, adalah hingga lepas isyak sahaja dan sebelum tidur. Jadi sahur tak ada. Itulah keadaan puasa pada peringkat awal. Mana kata last makan tu adalah lepas isyak, sebelum tidur. Lepas pada tidur tu, esok bangun tu kena sahur dah. Esok bangun tu kena puasa dah. Mana tu puasa tu bermula bila mana tidur lepas isyak. Itu adalah peringkat kedua puasa. Sehingga ada seorang sahabat Nabi SAW namanya Qais bin Sirmah. Sahabat Nabi nama Qais bin Sirmah. Dia ni bekerja. Dia bekerja di siang hari. Bila mana dibalik pada waktu malam tu, dibalik pada waktu dekat nak buka puasa tu, satu hari dibalik, ditanya isteri dia ada makanan tak? Isteri kata tak ada makanan tak ada, tapi dia kata aku akan mencari makanan untuk kamu. Jadi bila mana isteri dia ni keluar pergi cari makanan, orang dulu kan susah kan, tak ada makanan. Kita balik bukan tanya apa ada makanan tak? Misalnya nak buka kat mana hari ni? Ataupun makanan apa hari ni? Sahabat-sahabat balik tanya, ada makanan tak? Kita makanan apa hari ni kan? Okay. Bila mana dia dibalik, Qais bin Sirmah ni balik, tapi makanan tak ada, maka isteri dia pergi cari makanan. Bila mana isteri dia pergi cari makanan, dia bawa balik rumah, sampai kat rumah, dia tengok suami dia tidur dah. Sebab penat kan saya bekerja, tidur dah. Dia kejutkan. Bila mana dia kejutkan, bila mana dia bangun, suami kata, aku dah tidur dah. Ini mungkin masa dah isyak dah. Aku dah tidur, jadi aku tak boleh makan dah. Kata isteri, kamu makan lah. Kamu belum tidur lagi. Isteri kesian kat suami dia. Jadi bila mana dia pun tak nak makan, dia tidur. Esok dia bangun tu, terus berpuasa. Puasa, dia tak sahur. Memang tak ada sahur lagi pada waktu tu. Dan bila mana dia puasa esok hari, dia kerja berat lagi, akhirnya dia pengsan. Dia pengsan sebab lapar lah. Sebab semalam dah tak buka puasa dah. Tak buka puasa semalam, hari ni sambung puasa lagi. Dia kerja berat. Bukan kerja dalam ekor, kerja berat. Siang hari kerja berat. Tambah-tambah bila mana di padang pasir, di negeri padang pasir kan, di Mekah, Madinah,
Zaman-zaman dulu kan, bila mana puasa ni masa dah lah panjang, kemudian bila mana masa panjang, kemudian apa nama ni, panas lagi. Sampai panas tu sampai 50 darjah Celsius kan. Dipensan. Jadi bila mana dipensan, perkara ni sampai pada Nabi SAW sehinggalah turunnya ayat. Ayat yang seterusnya ayat 187. Allah Ta'ala beritahu, uhilla lakum lailatas siyam rafatu ila nisaikum, sampailah habis akhir ayat. Intipati ayat tu adalah dihalalkan kepada kamu untuk makan, untuk minum, untuk bersama isteri suami, sama suami isteri, berhubungan suami isteri sampailah waktu malam, sampailah waktu fajar. Makna kata boleh makan, boleh minum sehinggalah sampai masuk waktu subuh. Boleh makan, boleh minum sampailah untuk masuk waktu subuh. Makna kata dalam tempoh tu bolehlah makan. Sampai sekarang, macam sekarang lah. Jadi puasa yang kita laksanakan macam sekarang ni, kita start puasa, start pada fajar, start pada subuh, dan kita berhenti, kita buka puasa pada waktu maghrib, dan kita boleh makan sepanjang waktu sampailah esok pagi, sampailah esok sebelum subuh tu. Itulah puasa tahap yang ketiga, yang merupakan puasa yang kita laksanakan pada sekarang ni. Jadi kita ucap terima kasih lah kepada Qais bin Sirmah ni, sebab dipensan tu, kalau tak pensan tu, agaknya puasa tu sama macam dululah. Makna kata buka puasa, kemudian lepas isyak tu kena puasa dah sampai dah esok hari. Jadi disebabkan ini jadi asbab lah, disebabkan apa berlaku pada sahabat ni, maka puasa itu telah diringankan. Kita puasa bermula pada fajar, dan kita kemudian kita buka puasa pada waktu maghrib. Kita boleh makan sepanjang hari, sepanjang malam tu sampailah esok pagi. Jadi itulah dia antara sejarah puasa ni mula macam mana. Baik. Dan puasa, saya ingat kalau puasa tu, puasa kita mula dengan apa? Mula dengan niat. Itu perkara biasa. Saya tak akan sentuh panjang lah. Cuma saya sentuh sini adalah berkaitan dengan beberapa adab yang kita kena lazimkan supaya puasa kita ni jadi puasa yang maksimum pahalanya mudah-mudahan. Iaitu antaranya adalah kita kena lambatkan sahur. Set lah kalau lambatkan sahur ni, maksudnya kalau katakan, sebab ada orang dia makan malam kan, lepas sebelum tidur dia makan, ni sahur. Tak. Ni sahur ni kita bangun kan, katakan subuh tu pukul 6 suku, sekarang pukul 6 suku subuh. Jadi dia mungkin punya sahur tu pukul 5.30 dia sahur lah, 5.30 dia sahur. Jadi ada masa setengah jam, ada masa 40 minit dia boleh makan. Kemudian dia 10 minit ataupun 5 minit sebelum 5 minit tu dia sekejap. Tengok ni. Sambung balik. Okay, jadi dia kena lambatkan sahur. Saya ingat zaman-zaman saya kecil dulu kan, rumah nenek saya sahur pukul 3 bangun dah. Kan, pukul 3 bangun dah nak sahur dah. Jadi kita bangun, kalau boleh bangun tu kita boleh sembahyang dulu. Bangun dalam pukul 4.30 boleh sembahyang. Kita sahur lambat sikit. Okey. Kemudian kita, antara adab yang kita kena lazimkan adalah kita buka dengan kurma. Kita segera buka. Masuknya waktu kita buka terus. Kita buka. Tapi janganlah kita tersalah buka pula. Sebab pernah berlaku tahun lepas kan. Yang satu masjid tu silap azan. Silap azan awal. Radio ke tak silap. Azan awal, jadi buka awal. Jadi buka segera, dan kita buka dengan kurma. Kalau ada kurma rutab yang lembut tu, kita buka rutab. Kalau tak ada, kurma biasa. Ini sunnah. Jadi ini sunnah yang paling mudah sangat. Kalau tak dibuat tu, tak tahulah kan. Sebab kita di hadapan kita kan ada nasi. Kita kadang-kadang orang pergi nasi dulu. Tapi kita ni naik ke sunnah ni, kita ambil kurma dulu, kita makan kurma dulu 2-3 biji, kemudian kalau boleh kita solat dulu, kemudian lepas solat boleh kita makan. Tapi sesetengah surau masjid dibuka kurma, terus dimakan. Makan dibagi ruang lah, bagi ruang masa yang agak lama sikit, mungkin dalam
setengah jam ataupun 20 minit makan, lepas makan barulah disembahyang. Memang betul lah kadang-kadang kan, sebab kita kadang bila mana kita buka kat surau ni, yang datang tu adalah kanak-kanak, yang datang adalah bukanlah orang dewasa je kan. Bila kanak-kanak ni, bila yang baru belajar puasa ni, nak suruh dia puasa, nak suruh dia buka kurma, kemudian dia apa nama ni, makan nasi lepas pada sembahyang kan. Jadi alamat sekali dah datang, lepas tu esok tak nak datang dah, nak buka puasa kat rumah lah. Jadi kadang-kadang surau tu diraikan juga keadaan masyarakat setempat. Jadi dia buka puasa dulu, ada setengah surau, di sembahyang, lepas sembahyang sambung buka puasa, ada juga yang buka puasa dulu, kemudian makan terus, kemudian mula sembahyang. Jadi mana-mana pun okey lah. Tapi kalau kita ada pilihan, kita buka dulu dengan kurma, kemudian barulah kita sembahyang, kemudian barulah kita makan semula. Kemudian bila mana kita, antara perkara yang kita jangan tinggalkan adalah kita doa ketika mana berbuka dan dalam puasa. Masa buka itulah kita doa. Sebab doa itu adalah antara yang mustajab. Antara yang mustajab kita doa ketika mana kita buka puasa tu. Antara doa tu boleh tengoklah, doa tu antaranya adalah Nabi sebut Allahumma laka sumtu bika amantu. Boleh juga ada doanya adalah zahabal dhama wa mutalatil uruq wa sabatal ajru insya. Banyak doa tu. Jadi doa tu sangat kita boleh carilah. Tapi yang intipati adalah jangan kita tinggalkan doa ketika mana kita buka puasa. Kemudian kalau boleh kita ini yang paling utama lah. Pertama adalah ketika mana 10 akhir Ramadan tu kita tinggalkanlah perkara lain. Kalau boleh bulan Ramadan ni kita tinggalkanlah drama-drama tu kan. Kadang-kadang ada juga saya perhatikan masa maghrib lah tengok drama. Bulan puasa ni lain pula kan. Kononnya drama keinsafan lah apa semua lah kan. Jadi sebenarnya tak ada pun. Kalau boleh masa puasa tu kita kurangkanlah kita punya FB ke TikTok ke, melainkan kita isi dengan tazkirah, kita isi dengan perkara yang bermanfaat. Tak apalah. Okey, kita masih ada lagi masa lebih kurang dalam 15 minit ya. Okey. Saya nak sebut tentang macam mana kita manfaatkan. Jadi dia ada dua benda. Yang pertama adalah keazaman. Berazam ni penting, kita nak pastikan Ramadan ni Ramadan terbaik. Kita berazam. Kita tanamkan, sematkan dalam hati kita nak sungguh-sungguh pada kali ini kita nak Ramadan yang terbaik. Tapi berazam sahaja tak cukup. Berazam sahaja tak cukup. Dia perlu tambah satu lagi, itulah merancang. Merancang. Dan merancang ni sebab apa? Sebab kita dalam bab kerja, dalam bab dunia pun kita merancang. Saya pastikan kita dah merancang dah nak balik kampung tahun ni, nak balik kat mana. Dah rancang dah tu, saya pastikan. Nak balik kampung suami dulu ke kampung isteri dulu. Nak balik nak duduk kat mana? Nak duduk rumah mak ke ataupun sewa homestay. Kan? Nak balik naik apa? Jadi dah rancang semua dah. Kemudian nak beli baju raya ni, nak beli baju berapa pasang, dah rancang dah. Dalam bab kerja kita dah rancang dah. Tahun ni apa KPI kita dalam kerja kita dah rancang. Dalam bab dunia kita rancang, dalam bab akhirat lebih lagi lah kita kena rancang. Dan perancangan yang kita buat tu biarlah perancangan yang realistik. Itu paling utama. Dan spesifik. Perancangan yang realistik dan spesifik. Apa makna realistik? Apa makna spesifik? Spesifik ni adalah perancangan yang jelas. Contoh kan, kalau orang tanya kita kan, apa awak punya rancangan untuk tahun 2023 ni? Perancangan saya adalah saya nak bekerja dengan sungguh-sungguh. Itu adalah umum, tak spesifik. Boleh jelaskan lagi tak? Maksudnya saya nak datang kerja awal, nak siap kerja tepat pada waktunya, tak nak hantar report ataupun lambat, nak balik pun tak nak balik awal, saya tak nak keluar pergi makan bukan pada waktunya. Kalau makan, kalau sebelum ni saya makan pagi, minum pagi pula pukul 10, kemudian apa lagi? Kemudian tengah hari saya makan lagi, minum petang. Jadi dalam waktu kerja tu banyak masa terbuang. Tahun ni saya nak berazam, saya nak tinggalkan semua tu. Itu baru spesifik. Ya kan? Sama je orang berniaga kan? Awak berniaga, apa perancangan awak tahun ni? Saya nak berniaga, saya nak untung. Mana-mana saya nak banyak untung.
Tak spesifik. Habis tu macam mana? Awak kena kira kan. Keuntungan berapa awak nak? Saya nak untung akhir tahun ni, keuntungan saya adalah bersih RM500,000. Macam mana nak buat? Setiap bulan saya kena untung banyak ni. Itu spesifik. Jadi, bulan Ramadan, perancangan mesti ada dan kena spesifik. Macam mana? Tak boleh kita kata, apa perancangan bulan Ramadan ni? Kita jawab, saya nak beribadah sungguh-sungguh. Tak spesifik. Jadi macam mana? Kita kena spesifikkan. Yang pertama, saya pastikan saya boleh khatam Quran paling tidak sekali. Nampak tak spesifik? Okey, ataupun hadirin sekalian, saya nak tambah sikit lah. Orang biasa sebut tentang khatam Quran. Tapi ada tak orang bincang tentang khatam tafsir Quran? Jarang kan? Kalau boleh kita tambah sikit. Tahun ni nak khatam Quran sekali dan nak khatam tafsir Quran sekali. Itu dia. Nak khatam tafsir Quran sekali. Sebab sebelum ni kita biasa khatam Quran je. Macam mana caranya? Kita pergilah tengok dekat kedai-kedai. Dah ada banyak sekarang ni. Buku-buku ataupun Al-Quran yang tepi dia ada tafsir. Bukan sekadar terjemahan, ada tafsir dan ada huraian yang agak detail. Kita boleh beli dan kita boleh baca. Dan kalau ada yang tak faham, boleh rujuk pada ustaz. Kan? Jadi kita beli, kita khatam Quran dan khatam juga tafsir Al-Quran. Itu contoh yang spesifik. Apa lagi contoh yang spesifik? Contohnya adalah contohnya adalah bulan Ramadan kali ni saya nak bersolat di masjid, solat tarawih bersama imam sepanjang bulan Ramadan. Tak adalah tengah-tengah akhir bulan tu 10 Ramadan, 10 yang akhir tu nak pergi shopping ke, tak ada. Kita niat, kita spesifikkan perancangan kita adalah 10 akhir Ramadan, jangan siapa-siapa kacau, jangan siapa-siapa ganggu. Bahkan Nabi SAW 10 akhir Ramadan tu Nabi kata apa? Nabi digambarkan Nabi mengetatkan ikatan kain dia. 10 akhir Ramadan Nabi mengetatkan ikatan kain dia. Apa kiasan dia? Maknanya dikiaskan kepada Nabi pada waktu tu tak bersama isteri dia lah. Maksudnya berhubungan badan tak adalah hujung 10 akhir Ramadan tu. Itu Nabi lah. Dan kalaulah kita pun kalau boleh macam tu lah. Maksudnya 10 akhir Ramadan tu kalau boleh iktikaf lagi bagus. Lagi bagus iktikaf. Orang lelaki kan dengan masjid. Lagi bagus. Di setengah masjid tu dia sediakan juga ruang untuk perempuan, ada. Tapi kalau tak ada tu kita ibadah kat rumah je lah. Itu contoh yang spesifik. Contoh spesifik apa lagi? Contoh spesifik adalah contohnya bulan Ramadan ni perancangan saya, contohnya kan, perancangan aku adalah aku nak sedekah setiap hari RM5. Itu spesifik. Spesifik. Jadi bila kita rancang macam ni, barulah kita boleh dapat memanfaatkan Ramadan dengan sebaik-baiknya berdasarkan kepada perancangan yang telah kita buat. Sebab kalau kita tak rancang, kita hanya sekadar berazam sahaja, secara umumnya nak buat banyak ibadah, pastilah kita tidak akan dapat melihat perbezaan antara kualiti Ramadan kita tahun ni dengan kualiti Ramadan yang telah lalu. Baik. Saya kira sekadar dulu untuk pengisian saya. Cuma saya nak jawab satu soalan je. Satu soalan. Sebab kita ada 5 minit lagi nak berhenti ni. Iaitulah soalan. Okey. Assalamualaikum Ustaz. Soalan saya, kalau ibu yang ada anak kecil, ibadatnya terbatas pada bulan Ramadan, mungkin kepenatan melayan anak-anak, tuntutan kerja dan mengurus rumah, di manakah kedudukan ibu ini? Mereka juga teringin untuk ke masjid, bertarawih, berqiyam serta bertadarus dan lain-lain. Okey, jadi macam inilah. Kita pasti setiap orang tu dia ada tanggungjawab yang pelbagai. Ada orang yang mana Allah Ta'ala mudahkan dia untuk pergi ke surau, pergi ke solat kan, tarawih kan. Jadi kalau ada ibu yang mana ada anak kecil kan, kemudian kat rumah dia boleh buat sembahyang, tak apalah. Yang penting Tuhan tahu keupayaan kita masing-masing. Jadi Tuhan akan tanya apakah yang telah kemampuan setakat mana kita telah buat. Kalau kita ada 10, kita bagi 10. Kalau kita ada 5, kita bagi 5.
yang Tuhan marah adalah apabila kita ada 10, kita bagi 2 saja. Jadi takdirnya kita ni orang yang senang, kita ada masa yang banyak, kita boleh sembahyang dekat masjid. Kita boleh sembahyang dekat masjid, kita boleh tarawih, kita boleh qiyam, kita boleh tadarus. Tapi takdirnya kita ni ada anak kecil. Ada anak kecil kan? Ada anak kecil. Kita pun masa kalau setengah surau tu dia boleh kan letak anak, tak kisah. Anak bising pun orang tak kisah, orang faham. Tak apa. Tapi kalau kita ni memang kita pergi surau je, anak kita ni bising, orang pun tak senang. Kita kat rumah je lah. Dan adakah pahala kita ni sama macam orang lain? InsyaAllah. Kalaulah kita dah niat awal-awal nak buat tapi kita tak dapat, InsyaAllah pahala kita akan dapat. Walaupun kita ni barangkali qiyam kat rumah je, tadarus kat rumah je. Kan? Kita kadang anak kita sembahyang, tengah sembahyang, anak makan lah, anak terberak lah kan, nak pergi macam-macam lah. Kita buat sekadar kemampuan kita. Sebab saya teringat apa yang pernah berlaku di zaman Nabi SAW dalam satu peperangan, Perang Tabuk. Perang Tabuk ni perang yang susah lah sebab jarak antara Tabuk dengan Madinah tu lebih kurang dalam 900 batu, 900 kilometer. Jadi ada sahabat yang mana nak sangat pergi ke Tabuk ni, ke medan perang. Tapi sebab apa? Sebab dia jumpa Nabi kata apa? Aku tidak ada apa yang nak bagi pada kamu. Maknanya kata apa nama ni? Kenderaan pun tak ada. Sebab nak pergi kan jauh. Kenderaan unta pun tak ada, kuda tak ada. Dia miskin. Jumpa Nabi, ya Rasulullah, aku nak pergi perang, nak pergi berjihad sama kamu Rasulullah. Tapi aku tak ada kelengkapan. Nabi kata, aku pun tak ada apa nak bagi pada kamu. Jadi sahabat ni berpaling dan menangis. Jadi Nabi bila mana dalam misi peperangan tersebut, Nabi kata ada sahabat-sahabat kita, saudara kita yang mana tidak bersama kita dalam peperangan ni, melepasi bukit kan, kemudian berjalan jauh, tapi mereka dapat pahala sebagaimana kita dapat. Jadi mudah-mudahan puan yang dekat rumah yang mana terpaksa duduk kat rumah sebab tak boleh pergi surau, tak boleh pergi masjid. Kalau boleh pergi pun mungkin boleh sehari pergi, sehari tak pergi kan. Tak apa, dan yang penting awal-awal lagi niat sungguh-sungguh. Sebab Tuhan pandang kita niat, dan kalau kita niat dah betul-betul tapi kita tak mampu nak laksanakan, mudah-mudahan Allah Ta'ala akan bagi markah penuh kepada kita insya-Allah. Sama juga macam orang yang uzur, perempuan uzur. Satu soalan pernah ditanya kepada Syekh Qaradawi hafizahullah rahimahullah. Kata apa, macam mana Syekh, aku ni perempuan ni kita tak boleh puasa penuh, tak boleh baca Quran bila mana tiba bulan Ramadan, dalam keadaan period datang bulan tak boleh baca Quran. Kata Syekh Qaradawi, kamu tak boleh baca Quran tapi kamu boleh dengar Al-Quran. Tak boleh baca Quran tapi boleh dengar Quran. Jadi kalau yang uzur tu jangan sia-siakanlah Ramadan. Tak boleh baca Quran tapi boleh zikir, boleh dengar Quran, dengar je lah Quran dan lazimkan dengan zikir. Baik. Kemudian soalan yang terakhir saya ingat, yang pun tak nak melewatkan masa umat semua kan. Okey. Assalamualaikum Ustaz, saya nak tanya, macam saya ni jenis yang susah sangat nak bangun pagi. Bukan puan je, saya pun sama. Sebab sangat nak bangun untuk tahajud, untuk sahur kan. Tapi saya betul-betul nak sedih, rasa disappoint dengan diri sendiri setiap kali bangun dan dah masuk subuh. Macam mana nak buang rasa malas dan efisien untuk macam ni. Dia, sebab itulah ada satu buku yang tulis Al-Umurul Muyassarah Liqiyamil Lail. Perkara-perkara yang memudahkan untuk bangun malam. Jadi puan cubalah buat macam ni. Yang pertama adalah kita ada rehat yang cukup lah. Ada rehat cukup, maksudnya kalau boleh tidur tengah hari sekejap, itulah yang terbaik. Tapi saya ingat sarana saya ni tak efektif lah. Sebab tak munasabah. Sebab kalau tempat kerja kan, nak tidur tu mungkin tak semua orang boleh buat macam tu kan. Ada orang ruang di kerja tu tidaklah luas, dia mungkin kongsi meja. Tapi kalau ada ruang tersendiri, saya biasa buat beli makanan awal atau membuat makanan di rumah masa waktu zuhur tu. Sekarang ni zuhur kan 1:30. Jadi waktu rehat 1 hingga 1:30 tu saya sempatlah tidur 10 minit. Jadi rasa segar badan. Sebab itulah Nabi anjurkan tidur qailulah pada tengah hari kan. Jadi kalau boleh tidur. Kemudian kita pun kalau boleh makan. Sebab antara sebab mengantuk ni kita makan
makan tak kena masa lah. Kadang kita makan sebelum tidur, kadang kita makan waktu malam makan banyak. Jadi ini adalah antara faktor yang menyebabkan kita ni payah bangun tidur. Kemudian yang ketiga ni adalah faktor bukan faktor, yang ketiga adalah ikhtiar kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita doalah banyak-banyak kepada Allah Taala supaya Allah Taala mudahkan kita ni untuk bangun malam dan bangun qiyamul lail. Jadi kalau boleh tidur awal. Sebab kalau kita tidur lambat, memanglah susah kita nak bangun. Kemudian saya pernah dengar satu khutbah. Kadang-kadang antara sebab kita ni payah nak bangun malam sebab kita ni buat perkara yang Allah Ta'ala larang. Jadi kalau kita muhasabah balik, ada tak kita buat benda yang Allah Ta'ala larang? Kadang-kadang kita ni, kita kalau ada benda yang kita, kalau maksiat yang kita buat, dosa yang kita buat, kita minta ampun lah. Minta ampun. Dan bila mana Allah Ta'ala izinkan kita ni bangun malam, jadi itu tanda Allah Ta'ala kasih pada kita. Tapi bila mana Allah Ta'ala tak izinkan kita untuk bangun malam, tapi kita rasa menyesal. Kita rasa menyesal, ya Allah, aku ni nak bangun tapi tak dapat. Mudah-mudahan kita termasuk dalam kalangan orang yang mana kita niat tapi tak buat. Tak mampu nak buat. Ya Allah, sebelum tidur niat dah, ya Allah, aku nak bangun ni, nak bangun sungguh-sungguh ni. Tapi sebab keletihan, kepenatan sangat-sangat, kita pun tak terbangun. Jadi kita termasuk mudah-mudahan dalam kalangan orang yang berazam sungguh-sungguh nak buat tapi tak terbuat. Dapat pahala lah walaupun tidak penuh. Jadi saranan saya lah kepada puan dan juga kepada kita semua, kalau siapa yang ada masalah sama, kita cubalah ambil langkah-langkah tadi tu, rehat sekejap, kemudian kurangkan makan yang boleh mengantuk, kemudian kita boleh tidur awal. Jadi kalau boleh bangun sekejap, kita boleh bangun tu, kita set alarm ke apa ke, kita boleh bangun awal lah. Dan kalau boleh berlatih dulu. Jadi antara cara jugalah kita jangan buat banyak sangat. Kita bangun sekejap je. Contoh kan, kita bangun malam ni, jangan kita bangun awal-awal ni terus buat 8 rakaat. Tak payah. Kalau boleh, kalau tak boleh sangat pun, ambil wuduk 1 rakaat cukup. 1 rakaat kita buat solat witir cukup. Itu pun kita mulakan 1 rakaat, 2 rakaat, dan akhirnya mudah-mudahan kalau kita buat sikit-sikit ni dengan istiqamah, akhirnya qiyamul lail ni akan jadi satu perkara yang kita tak dapat tidak kita kena buat. Saya teringat kata-kata kisah orang yang jaga Tun Guru Aziz, bekas Menteri Besar Kelantan kan, bila mana dia dah nak meninggal dunia walaupun kat hospital, walaupun dia dalam keadaan yang terbaring, tapi bila mana malamnya dia ada kekuatan untuk bangun ambil wuduk, kemudian dia sembahyang qiyamul lail. Sebab dah jadi sebati dah jadi darah daging dah. Jadi kalau kita biasakan, kalau kita boleh cuma buat sikit-sikit, maka insya-Allah lah kita boleh buat. Yang penting kita sentiasa. Jadi teruskanlah apa yang puan buat tu, memang rasa nak tapi tak dapat. Rasa nak tu bagus dah, tapi tambahkan lagi dengan minta sungguh-sungguh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya kira Dr. Marina pun ada sebut tentang akan buat satu ceramah tentang dahsyatnya qiyamul lail. Jadi insya-Allah lah saya tengah tunggu poster saya naik dekat ruang chat. InsyaAllah. Lepas ni kita akan masuk. Akan wawakan untuk kuliah kita minggu depan ni, insyaAllah hari Khamis. Kita akan adakan satu kuliah dahsyatnya qiyamul lail di sebelah malam, Khamis malam Jumaat lah. Ini poster dia. Dan boleh dikongsikanlah dengan sesiapa saja untuk kuliah dahsyatnya qiyamul lail. Moga kita dapat mengambil sesuatu lah daripada kuliah ini supaya kita dapat baiki qiyamul lail kita dalam bulan Syakban ni sebelum kita masuk Ramadan dengan pahala yang berganda-ganda yang Allah telah janjikan kepada kita semua. Jadi sebelum ni Ustaz, saya ingin tanyalah saya Ustaz, tak apa ya Mas Ustaz? Kalau ada sahabat-sahabat yang nak tanyakan direct soalan, 1-2 soalan pada Ustaz, mungkin boleh teruskan. Saya nampak Kak Zu tadi. Sila Kak Zu. Sorry, tak boleh keluar pula video. Assalamualaikum Ustaz. Saya memang tanya tadi nak tanya sebenarnya. Okey, silakan. Saya pernah dengar kan kita punya pahala berganda-ganda. Wajib berganda, sunat pun berganda. So ada seorang ustaz tu dia kata kalau kita wajibkan sesuatu dalam Ramadan, jadikan dia dianya bertambah lagi pahala dia Ustaz. Contohnya duha tu kan sunat kan. Tapi kalau kita wajibkan pada diri kita pada Ramadan tersebut, dia menjadi lebih macam mana? Kuantiti dia lebih bagus.
Ustaz pernah dengar tak macam tu? Wallahu alam. Kalau kita cuma dia sini, kalau kita wajibkan amalan tu kita seolah macam nazar lah. Jadi kita kata aku wajib ke atas aku untuk buat sekian. Jadi maksudnya dia wajib buat lah. Tapi berkaitan dengan pahala berganda tu wallahu alam. Saya tak dengar lah. Cuma ya pastinya bila mana kita buat amalan pada bulan Ramadan ni, ada hadis yang kata bahawa amalan sunat tu akan digandakan pahalanya sebagaimana amalan yang fardu. Jadi kita buat je lah. Kita buat solat duha. Ini betul masuk dalam azam ataupun perancangan yang spesifik. Kita doa ataupun kita berazam bulan Ramadan ni solat duha tak nak tinggal. Paling tidak 2 rakaat setiap hari. Jadi balik pada soalan daripada puan tadi tu, saya tak pernah dengar lagi lah. Saya tak pernah dengar lagi apa yang disebut dari ustaz tu. Mungkin ustaz tu lebih tinggi pembacaannya, wallahu alam. Wallahu alam. So thank you Ustaz. Kalau yang sedekah yang infak 10 malam terakhir tu kan, Ustaz cakap pasal yang infak sunat ke? Betul. Infak sunat betul. Dia bukannya fitrah tu lain. Zakat fitrah tu lain. Kalau macam zakat pendapatan Ustaz. Contohnya ada orang buat bayaran tiap-tiap bulan kan. Lepas tu ada kan nak mengambil keberkatan bulan Ramadan. Jadi dibayar zakat tersebut secara lamsam pada bulan Ramadan. Cuma sekarang ni adakah boleh buat online bayaran tersebut? Adakah boleh kita buat zakat tu kan tiap-tiap malam tu, selain daripada infak sunat tu, zakat tersebut dibayar kepada agensi zakat tu secara online tiap-tiap malam? Okey. Dia berdasarkan kepada peraturan ataupun ketetapan daripada agensi zakat lah. Kalau dia kata boleh, silakanlah. Cumanya kita tengok macam ni. Zakat tu kita wajib bayar. Jadi kalau kita buat setiap malam tu, kalaulah itu diizinkan oleh agensi zakat tu, silakan. Maksudnya bagus sebab kita boleh agihkan. Contohnya kan, sepatutnya kita bayar 1,000. Tapi kita pun agihkan kepada 100 malam ni, 100 malam esok kan. 100 tu ada zakat. Tapi zakat ni wajib kita bayar. Tapi kalau boleh kita tambahkan amalan sunat, lagi bagus. Jadi saya faham soalan puan tadi tu, boleh ke tidak kalau nak agih-agihkan. Maksudnya zakat pendapatan tu nak dibayar setiap malam. Itu kalaulah itu boleh diterima oleh pihak berkaitan, tak jadi masalah. Cumanya zakat, bila sebut zakat, ia adalah ibadah yang wajib kita buat. Jadi kalau boleh selain zakat tu, kita buatlah amalan-amalan ibadah yang lain, iaitulah infak yang sunat. Boleh boleh? Jika sama. Terima kasih Kak Zul. Ada lagi soalan ke sahabat-sahabat? Sementara Ustaz tak mengantuk lagi. Boleh. Saya boleh je, tapi ibu-ibu kat ni lah. Saya tak Ada apa. ke? Mak-mak ni. Okey, kalau dah tak ada sebarang soalan, saya dengan ini mengucapkan ribuan terima kasih lah kepada Al-Fadhil Ustaz yang bersama dengan kita untuk mengupas persiapan kita bagi menjalani bulan Ramadan lagi 11 hari ya. Yang paling penting keazaman dan kita merancang dengan sebaik-baiknya persiapan kita, apa kita nak lakukan sebelum masuknya Ramadan. Kalau ada buku catatan tu lagi bagus ya Ustaz, catat siap apa yang kita nak buat. Jadi dengan ini saya menjumpalah Ustaz untuk membacakan sedikit mendoakan kami semualah sebelum kita menutup majlis kita, dan seterusnya kita akan menutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul asli. Ustaz. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. Ya Allah, Tuhan kami, ampunkan dosa kami, ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, ampunkan dosa ibu dan ayah kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan dosa pasangan-pasangan kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan dosa anak-anak kami, ya Allah. Ya Allah, berilah peluang kepada kami untuk kami berjumpa dengan bulan Ramadan, ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah taufik dan hidayah kepada kami supaya kami boleh
manfaatkan Ramadan dengan sebaik-baiknya ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kesihatan yang baik pada kami supaya kami boleh manfaatkan Ramadan dengan sebaiknya ya Allah. Ya Allah, jadikanlah Ramadan pada kali ini Ramadan terbaik untuk kami ya Allah. Ya Allah, berilah kami hidayah dan petunjuk untuk kami dapat bangun qiyamul lail ya Allah. Dan juga kami dapat baca Al-Quran ya Allah. Dan supaya ringan tangan kami untuk bersedekah ya Allah. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minna. Tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum.